Selamat pagi segenap jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Shalom. 主所爱的弟兄姐妹，早上好，大家平安。 Puji syukur kepada Tuhan karena kasih karunia-Nya pagi ini telah memberi kita kesempatan untuk datang beribadah kepadanya. 感谢赞美主，因他的慈爱，今天早上赐给我们机会，一起来敬拜他。 Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. 请会众站立。 Jemaat sekalian, pujilah Allah dalam tempat kudus-Nya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. 会众们，你们要赞美耶和华，在神的圣所赞美他，在他全能力的穹苍赞美他，要因他大能的作为赞美他，按着他极美的大德赞美他。 Mari kita memulai ibadah kita dengan satu lagu Kupuji Tuhan, Kupujimu Tuhan. 让我们一起唱至高真神来开始我们的聚会，我们的敬拜。 我要向你称谢，我住在万民当中，我要赞美你对名在列邦之中，你的慈爱不改变，慈爱。 你的心思大高穹苍，至高真神，哦主，我愿尊重你，你的荣耀，你崇高高过天地。 高真神，哦主，我愿尊重你，你的荣耀，你崇高高过天地。 Bersyukur Tuhan, oh ku puji namamu di antara semua bangsa di bumi. Kasih-Mu tak berubah. Kesetiaan sampai di angkasa tinggi. Terpujilah Tuhan yang Maha Mulia, muliaan-Mu di tempat maha tinggi. Terpujilah Tuhan yang Maha Mulia, kemuliaan-Mu di tempat maha tinggi. 我们的帮助是在乎依靠造天地之耶和华的名。
主耶稣与你们同在，也与你同在。 Jemaat dipersilakan duduk kembali. 会众请坐下。 Saudara-saudara sekalian, seringkali kita hidup seperti orang-orang yang belum percaya Tuhan. Karena hidup kita tidak menyatakan apa yang sesuai dengan kebenaran Tuhan. Bahkan kita lalai mentaati firman Tuhan. Kita menyadari ini adalah hal yang sangat memalukan. Marilah kita saat ini dengan rendah hati datang kepada Tuhan, mengakui segala dosa dan kesalahan kita. 弟兄姐妹，很多时候我们像那些还没信主的人活着，因为我们的生活没有彰显上帝的真理，甚至我们忽略了遵行上帝的话。我们意识到这是非常羞耻的事，让我们这时候以谦卑的心来到上帝面前，承认我们一切罪恶和过犯。 Sebelum kita masuk di dalam doa pengakuan dosa, marilah kita menaikkan sebuah lagu, Meski Tak Layak Diriku. 进入认罪祷告之前，我们来唱一首诗歌，虽然我不配。 Meski tak layak diriku, tetapi karena darah-Mu dan karena Kau memanggilku, ku datang Yesus padamu. Sebagaimana adanya, jiwaku sungguh bercela. Darah-Mu lah pembasuhnya, ku datang Tuhan padamu. Terombang-ambing berteluh, gentar di kancah Kemelut. Ya anak domba Allahku, ku datang kini padamu. Sebagaimana adaku celaka, buta dan keluh, segala apa yang perlu ku dapat dalam Mari jemaat kita masuk dalam doa pengakuan dosa. Bapa yang di dalam sorga, perjuangan kami tidak hanya mengentaskan kemiskinan, perjuangan kami tidak hanya bagaimana membesarkan anak dan mencukupi kebutuhan rumah tangga,
Namun perjuangan kami yang Tuhan perintahkan adalah bagaimana memerangi dosa yang seringkali menghinggapi kepada diri kami, dan khususnya dosa yang berwarna abu-abu. Kami menganggap itu sebagai kebenaran, namun sesungguhnya itu sesuatu yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Allah. Kami ingin mempelajari Tuhan tentang dosa abu-abu yang mengakibatkan perselisihan, yang mengakibatkan perpecahan. Ampuni segala salah dan dosa kami yang kami perbuat kepada Engkau, juga kepada sesama kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Jemaat sekalian, kami undang untuk bangkit berdiri. 请会众站立。 Jemaat Tuhan, berita anugerah bagi kita yang sungguh-sungguh mengaku dosa dan bertobat diambil dari Roma pasal 6 ayat yang ke-11. Inilah bunyi firman Tuhan. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. 真正认罪悔改的信徒，请聆听恩典经文，取着罗马书6章11节。这样，你们向罪也当看自己是死的，向神在基督耶稣里却当看自己是活的。这就是主的恩典信息。 Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. 感谢上帝。 Sebagai respon untuk berita anugerah yang telah kita terima, mari kita menyanyikan sebuah lagu, Surga Turun. 为回应我们接受的恩典信息，我们一同唱：天上荣耀充满我的心灵。 那次何等奇妙奇妙的事，那人我永不忘记。当我还在黑暗路中流离，我就遇见主耶稣。他是何等温柔怜悯良友，他满足我心需求。 充满我的心灵，在十字架上救主使我完全，我罪已经洗净，黑夜已转为光明，天上荣耀充满我的心灵。 Alangkah indahnya hari itu, hari yang tak ku lupa. Setelah ku keliling dalam gelap, ku dapat juru selamat. Betapa bahagia hatiku, ku dapat yang ku rindu. Kesusahan dan kegelapan hilang diganti kesukacitaan. Surga turun bahagia jiwaku. Di salib Yesus sucikan aku. Dosaku ditebus, kegelapan jadi terang. Surga turun bahagia jiwaku. Jemaat kami persilakan duduk kembali. 请会众坐下。 Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari paduan suara Efrata. 我们来聆听埃弗拉大诗班献上一首赞美这个。
So
Jemaat yang terkasih, hari ini firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Wendy Pratama dengan tema Hati-hati Perpecahan. Sebagai wujud persiapan hati kita untuk menerima pengajaran firman Tuhan, mari sekali lagi kita akan menaikkan sebuah pujian, Konflik Zaman. 弟兄姐妹，今天伍佩文牧师在本堂要传讲主的信息，主题为提防挑拨离间。为预备心来接纳主借着圣经教导我们，我们一同唱万世战争。就看那万世战争引领我们时代，无数主的血血披甲，将验证一代。你是否中有战士站在信徒的队中？是否你想要看见？是否胆强很勇？是否你心激动？是否你是否你愿承担？Oh bangunlah umat Allah, beritakan Injilnya, serahkan diri sebagai korban yang dikenan Tuhan. Waktu kerja sangat singkat, berjuanglah giat. Tolong jiwa yang tersesat, pimpin mereka pulang. Sudahkah kau melihat hatimu tergerak? Waktu Tuhan memanggil, kau siap sedia. Seperti nubuat di Alkitab, dunia kita akan bergolak, badai perang kan melanda zaman kita sekarang. Saudara, kita masuk dalam doa pemberitaan firman. Bapa yang kekasih, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, 我们在天上的父，我们借着主耶稣来到你的面前。 kami mau belajar tentang kerukunan, 我们要学习跟人和谐相处， kami mau belajar tentang kasih yang mempersatukan, 我们要学习爱来联络一切， dan kami mau menghindari perpecahan. 我们也要提防挑拨离间的事情， Karena kehidupan kami adalah kehidupan yang sesuai dengan kehendak-Mu 因为我们活着就是神的旨意， dan bukan sesuai dengan 不 kehendak-Ku. 是依照我们的意思。 Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 我们祷告乃是奉靠主耶稣基督圣名，阿门。 Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. 各位主言亲爱的弟兄姐妹，大家早上好。 Kita belajar firman Tuhan hari ini sebelum terima perjamuan kudus, yaitu hati-hati perpecahan. 圣餐之前，我们来学习神的话语。我们有一个主题，就是提防挑拨离间。 Saya ingin bertanya kepada ibu bapak sekalian, 我想请问各位， apa yang sudah pecah belah tapi dibeli? 有什么东西是已经破碎，但是却是人家要买的？ Yaitu barang pecah belah. 当然那个印尼文就是说那个家具。 Tetapi sewaktu ibu bapak pergi ke tempat pecah belah, apakah barangnya pecah belah atau tidak? 当我们去那个家具、家庭用品的店的时候，是否我们要买那些破碎的东西呢？ Pecah belah tidak? 是不是破的是我们 Tapi 洗掉 kenapa 嫌的？ disebut barang pecah belah? 可是呢，为什么印尼名字却把那一些家庭用品称为是不巧不 Karena 拉呢？ barangnya mudah pecah dan mudah membelah. 因为呢，那些家庭用具呢是很容易破碎、很容易坏的。 Dan saudara, itu benda. 我们说那个是物品， Tapi makhluk hidup yang paling mudah pecah dan paling mudah belah 但是呢，有一些人很容易被破碎，很容易被打碎 namanya manusia. 就是人。 Betul? 你说人是不是很脆弱？ Saudara-saudara, ada kata dalam bahasa Indonesia namanya baperan.
就是印尼文呢有一个称呼叫 baperan。 Baperan itu dikenakan ke makhluk hidup yang mana? 通常呢我们是用在怎么样的人身上呢？ Pernah kita lihat kucing lagi berantem? 我们有没有看到当小猫正在吵架， Kemudian 打架 bilang kucing baperan dikit-dikit berantem. 然后呢我们就说这个小猫太敏感了，一点点小事情就打架。 Jadi yang baperan tuh manusia, makhluk yang mudah baperan. 所以呢通常我们就是说人很容易呢被伤害。 Jadi kita belajar yang bisa pecah belah tidak hanya barang pecah belah, tapi manusia pun rentan mudah pecah belah. 所以呢今天我们要看的人其实很容易被挑破离间，以及很容易被伤害，而且变成 Kita akan lihat 破碎。 dari Roma 16 ayat 17 sampai ke 20, 17 sampai 18 saya baca dalam bahasa Indonesia, tapi 19 sampai 20 saya dibaca dalam bahasa Mandarin. 罗马书第16章17、18两节用印尼文念，然后呢，我用中文念给大家19、20节。 Roma 16 ayat 17 sampai 18 demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi aku menasehatkan kamu saudara-saudara supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kami terima, yang menimbulkan perpecahan dan godaan. Sebab itu hindarilah mereka. Sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri, dan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. 你们的顺服已经传于众人，所以我为你们欢喜。但我愿意你们在善上聪明，在恶上愚拙。赐平安的神快要将撒旦践踏在你们脚下。 愿我主耶稣基督的恩常和你们同在。 Berbahagialah mereka yang membaca, merenungkan dan menyangkan firman Tuhan dalam kehidupannya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara, hati-hati perpecahan. 我们要注意被人家挑破离间。 Kembali saudara tentang pendahuluan yang saya sampaikan tadi. 说到刚才我讲的那个引言， Kalau kita ke toko, saudara ketemu barang pecah belah, 当我们去一个家庭用品店买东西 maka ada 的时候， tulisan di sana. 经常会看到一些的字， Senggol pecah berarti membeli. 就是你弄坏了，你必须要付钱。 Tetapi yang pecah belah itu disukai orang, 但是 saudara. 呢，是我们喜欢显的，就是那些特别精致、容易被打碎的。 Bahkan yang nggak mudah pecah itu gampang kita temukan dan gratis. 但是有一些呢很耐用的，反而我们不需要花钱免费买 Coba 到。 saudara lihat batu di jalanan ambil, nggak akan saudara ditangkap polisi. 就是你在路上你捡石头，没有警察要抓你。 Yang mudah pecah itu justru di tempat-tempat orang-orang kaya. 但是呢，那些贵重的、容易被打碎的呢，是放在富贵人家中摆设的。 Keramik-keramik mahal itu mudah pecah. 那些昂贵的装饰品容易被打碎。 Saudara-saudara, inilah keanehan daripada manusia. 所以呢，人真的有一点奇怪。 Dan saya katakan tadi, manusia itu adalah seperti keramik yang mudah pecah. 有一些人呢，就好像那个很容易被打碎的那个装饰品，很容易被打烂。 Kesenggol dikit, kebentur dikit, apalagi jatuh pecah. 一点点的碰触，就跌倒，就被打碎伤害了。 Kenapa manusia itu mudah pecah, mudah tersinggung, mudah sakit hati? 为什么有一些人很容易呢被伤害，容易就起了愤怒？ Karena Tuhan memberikan kepada hati manusia kekayaan perasaan. 因为呢，神让人的这个心有各种各样的那个感情。 Kekayaan perasaan itu adalah anugerah dari Tuhan yang sangat luar biasa. 神给我们那个很敏感的那个心。 Alkitab mengajarkan Yesus itu mudah empati, mudah berbelas kasihan, masgullah hati Yesus kepada orang banyak. 圣经说到，主耶稣的心很容易被感动。当他看到别人忧愁的时候，他的心里就感觉到非常的被激动。 Namun setelah manusia jatuh dalam dosa, 可是当人跌落在罪恶中， maka pikiran dan perasaannya itu menjadi penuh dengan dosa.
人的想法，他的心里就被罪恶所充满。 Yang harusnya menjadi orang yang mudah berbelas kasihan kepada orang lain, 起初本来是对别人很容易有一个同情心的， tetapi karena jatuh dalam dosa, 可是因为罪的缘故， dia menjadi orang yang mudah mengasihani diri sendiri. Itu disebut dengan baperan. 他变成一个很容易自哀自怜的人，就是刚才印尼文讲的 baperan。 Saudara, dalam Roma 16 dikatakan ini adalah nasihat Paulus kepada jemaat di Roma. 所以呢，我们看呢这个保罗对罗马教会的一个劝勉， Aku menasihatkan kamu 我劝你们 supaya kamu waspada 要叫你们谨慎， terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang sudah kamu terima. 留意那些背乎你们教导你们那些不是应该纯正的道理。 Alkitab mengajarkan berhati-hati jangan sampai mendapat pengajaran yang salah. 圣经教导我们要谨慎那些教错误真理的人。 Kalau saya terjemahkan saudara ayat ini, 就是我把这件经文拿来翻译。 pengajaran yang diberikan oleh Rasul Paulus 保罗所教导的真理， membuat engkau bersekutu dengan Kristus dan firman-Nya, 直到你能够与基督连结，你能够顺服他的话， dan membuat engkau bersekutu berelasi dalam penuh dengan kedamaian dan kasih Kristus. 也使你能够与神有一个和好的关系。 Tetapi ada pengajaran yang di luar dari pengajaran firman Tuhan. 可是呢，在基督真理以外的一些教导， Apa ciri-cirinya? 它的象征是什么呢？ Pengajaran yang di luar daripada pengajaran firman Tuhan, 基督以外的教导， yaitu pengajaran yang membawa kepada perpecahan. 就是带领人走向破碎的 Dan 关系。 firman Tuhan berkata, hindarilah mereka. 所以呢，圣经叫我们留意这些教导。 Dalam Mazmur pasal 1 ayat 1, 在诗篇第1篇第1节， janganlah duduk dalam kumpulan pencemooh. 不要与那些亵渎上帝的名的 Jangan 人一起 berdiri di 同 jalan 坐， orang berdosa. 不要站在罪人的道路， Dan jangan mendengarkan nasihat orang fasik. 也不要聆听那些不信主人的话语的教导。 Hindarilah mereka. 你要留意他们。 Saudara-saudara, apa yang menyebabkan orang itu menimbulkan perpecahan? 什么事情使到人挑拨离间？ Kalau saya boleh katakan itu hati yang jahat. 我要说，那是一个心眼很坏的人。 Saudara, mungkin kalau saya katakan saudara-saudara yang di sini itu orang yang jahat, mungkin tidak terima. 当然，我们不喜欢人家说我们是恶人， Karena saya membunuh tidak. 我又没有杀人 Ya kecuali membunuh nyamuk ya. 顶多呢我杀蚊虫， Saya berzinah 我 tidak. 也没有犯奸淫， Saya menipu tidak. 我也没有欺骗。 Nah itu saudara-saudara seperti itu. 所以呢，我们觉得自己都是一个义人 Itu saudara-saudara dosa yang kasat mata itu hitam putih jelas. 这些罪恶呢都是非常清楚分辨的，就好像黑和白色一样。 Tetapi saudara perpecahan itu seringkali ditimbulkan bukan oleh hitam dan putih. 但是呢，经常离间人的并不是黑和白的事， Tapi oleh yang abu-abu. 乃是呢有一些的灰色的地带， Kelihatannya hitam tapi Kan seperti silai. putih. 好像是黑色，又好像是白色。 Dia putih tapi kenapa mendekati hitam? 我们说这个是白色，但是看起来又好像有点浅黑 Saudara-saudara, 色。 ini area abu-abu inilah yang paling berbahaya. 所以呢，我们就可以看到这个灰色呢是最危险的， Saudara, godaan penipuan selalu masuk area abu-abu. 引诱、欺骗就是进入这个灰色地带。 Pendekatannya putih, 看起来用一个很白的方式 seakan 来 ingin 接近， menolong kita, 好像是愿意帮助我们， ingin membantu kita, 要给我们好处，帮助我们。 tapi di belakangnya punya niatan-niatan jahat. 可是呢，在这个好意的前面，后面呢有那个不好的意思。 Saudara, pelayan-pelayan Tuhan yang ada di gereja termasuk majelis penatua dan hamba Tuhan sekalipun. 所以呢，我们要说，在教会里面服侍神的，无论是牧师或者是执事们， Kalau kita tidak membersihkan hati dan hidup kita itu sebersih-bersihnya, khususnya dalam hal motivasi. 就是我们服侍神，我们没有一颗清洁的心，我们没有一个好的动机。 Kita sedang mengatakan melayani Tuhan, 我们外表说我们服侍神，
namun sesungguhnya sedang melayani diri sendiri. 其实呢，我们是正在满足自己的欲望。 Apa indikator orang yang melayani diri sendiri? 一个服侍自己的人是怎么样的一个人呢？ Itu yang saya sebutkan tadi. 这就是刚才我说的， Ya, mudah pecah, 很容易被伤害， mudah belah. 很容易被打碎。 Kalau ada orang yang mengkritik sedikit, 当别人给他一点点的批评 retak sebelah sini. 他就觉得哇，我已经这里被破碎了。 Ada yang mengkoreksi dikit, 当别人想矫正他， retak sebelah sini. 他就觉得哦，这里已经被打碎了 10 kali retakan rubuh semuanya. 结果呢，就很容易的就跌倒了。 Itu saudara-saudara, orang yang mau melayani Tuhan kalau dia itu kelompok yang mudah pecah, 所以一些要服侍神的人，他就是很敏感，很容易被 mudah 伤 belah, 害，很容易被打碎。 kemudian diikuti juga oleh orang yang memang punya niat tidak baik. 然后呢，又有一些动机不好的人来靠近他， Maka kita kumpulan sebetulnya kumpulan pecah belah. 结果呢，就变成一群容易被伤害的人。 Ya, karena ada orang niat yang tidak baik, 因为有人存有不好的想法， kemudian bertemu dengan orang yang punya motivasi pun tidak baik. 刚好碰到一些不是有纯正动机的人 Saudara tidak baik ketemu tidak baik, jadi tidak baiknya double ganda. 不好的跟不好的在一起就更加的不好了。 Saudara, orang-orang yang jahat di dalam dunia ini, 所以呢，在这个世界上的那些恶人， mereka dulunya adalah bayi-bayi mungil yang lucu. 之前呢，他们其实是很可爱的婴孩。 Orang-orang yang terjahat di dunia ini, 那些已经被世界所捆绑的 itu 人 dikandung oleh ibunya dengan doa daripada mamanya. 其实呢，当他母亲怀孕他的时候，也为他祷告，想他成为一个好人。 Sewaktu dikandung sama mamanya, doanya itu doa terbaik buat anak dalam kandungan. 每一个做母亲的对自己的婴孩的祷告呢，都是最好的祝福。 Tapi mengapa kemudian bisa jadi orang kejam dan jahat? 可是呢，为什么生出来呢，却是一个很残忍、很坏的一个人呢？ Karena dia seperti yang firman Tuhan katakan, tidak waspada dan tidak hati-hati menjaga hidupnya. 这就是圣经说的，这样的人呢，因为他不谨慎，他不远离罪恶。 Anak-anak yang dibesarkan oleh ibu yang baik tidak waspada, tidak hati-hati mendengarkan dan melakukan pengajaran dari ibunya. 很好的母亲，但是这个孩子却不聆听母亲的教导。 Saya mau sebutkan saudara orang yang kejam di dalam dunia ini. 我要说一个很残忍的人，在这个世界上的。 Yang pertama pasti kita semua tahu. 第一，我想我们每一个人都知道的， Yang membunuh 6 juta orang Yahudi. 他已经杀害了600万的这个犹太人。 Namanya Adolf Hitler. 我们知道他名叫希特勒， Ada orang jahat yang berikut. 然后有另外一个恶人， Musuhnya itu kalau dia tidak suka, 就是他不喜欢的敌人， dia ikat di kursi. 他把他绑在这个椅子 Kemudian 上， prajuritnya membuka mulut orang itu. 然后呢，就叫他的兵丁把这个人的嘴巴打开， Kemudian dimasukkan minyak jarak. Saya tidak tahu minyak jarak itu apa. 然后呢，就把油浇在这个人的口中。 Jadi minyak yang beracun, yang tidak baik buat badan dimasukin ke dalam tubuh supaya masuk ke dalam perutnya. 所以呢，那个油呢是很有毒的，把它倒进这个人的嘴里，让他下到他的肠 Akhirnya 肚里， dia diare, kerusakan seluruh organ tubuh dan meninggal. 以至于这一个人因为被这个毒所破坏，整个人就崩溃了。 Orang ini bernama Mussolini dari Itali. 这个人是意大利一个很出名的恶人，就是墨索里尼。 Ada satu lagi orang. 还有另一位恶人， Dia membunuh sekitar 500.000 orang, yaitu rakyatnya sendiri. 他杀害了他自己的民族，杀了500千。 Saudara, orang ini, 这个人 dia seorang presiden. 还是一个总统， Dia tidak hanya membunuh 500 juta penduduknya, 不单止他已经杀害了500千个人， tapi dia kanibal. 但是他还是一个吃人的， Dia berkala makan daging manusia. 他甚至吃人肉。 Saudara kalau boleh cari di Google itu ketemu. 就是你去这个谷歌搜索的话，你会找得到这 Sampai 个 dia 人。 bisa menyebutkan rasanya daging manusia itu katakan asin sekali. 他还会说到这个人肉的味道呢是很咸的。 Orang itu bernama Idi Amin dari Uganda. 是乌干达的，就是伊迪阿敏。 Saudara, itu dari Uganda. Ada yang dari Eropa. 在欧洲也有一些恶人。 Negara Eropa adalah negara penjajah.
这个欧洲呢，他们是统治别个国家的一些人。 Dia bernama seorang raja Belgia kedua, namanya Leopold kedua. 他的名字呢，这个国王名字叫做六帕第二世。 Dia menjajah daerah Kongo. 他统治了这个刚果那一带。 Kongo itu penuh dengan karet dan gading gajah. 刚果那个地方呢，他们出产很多的这个象牙，还有这个塑胶。 Kekayaan alam itu dibawa ke negaranya. 所以呢，这个天然的资源呢，都带到他的国家去。 Bagaimana supaya rakyatnya itu dibuat jadi budak? Harus menghasilkan karet, harus menghasilkan gading. 他要怎样的来统治这个刚果的民族，让他们甘心的把这个象牙和塑胶贡献给他的国 Supaya 家。 mencapai target penghasilan. 为了能够达到他的这个目标， Jadi penduduk laki-lakinya itu 他就把那边刚果的那些男人 harus menghasilkan karet sedemikian, gading sebanyak ini. 他就给了他们一个目标，一个男人必须要能够贡献多少的塑胶和这个象牙。 Supaya mencapai target, 就是没有达到那个指标的话， diancam. 他威胁他。 Kalau tidak mencapai target, tangan anaknya dipotong. 就是他不能够达到他的那个目标的话，他要把这个男人的孩子的手砍掉。 Saudara, itu dilakukan. 所以呢，他是真的是这样的实践。 Lalu kita pikir rasanya orang Tionghoa baik-baik saja. 或者我们以为中国人不至于这么坏吧？ Saudara, orang Tionghoa pun jahat. 中国也有很多很残忍的 Yang 国王， bernama Kaisar Qin 有一个叫秦王的 yang membangun tembok China. 他建筑了这个万里长城。 Dia kalau sudah nangkap musuhnya, 当他打胜仗了， apa yang dilakukan? 他怎么样行？ Direbahkan musuhnya di tanah, 他让那个敌人躺在地上， kaki tangannya diikat, 把他的手脚绑起来， lalu di ujung dari kaki itu ada kuda, ada yang menunggangi. 然后呢，在每一个这个手脚的尾端呢，有这个马。 Kuda satu yang ini ke sana, yang ini ke sana, yang belakang ke sana, yang belakang ke sana. 所以呢，这个就是五只马奔跑向不同的方向。 Kaki yang tidak disukai diikat. 那个脚呢被绑起来。 Nggak tahu apakah ada kuda kelima di lehernya. 所以呢，我们就可以看到这个很残忍的惩罚。 Saudara, yang kuda ini karena udah terbiasa begitu, mereka tuh kompak bisa pas. 所以呢，我们可以看到这个马呢已经被训练了，他们就是这样子的奔跑。 Dalam 3 hitungan, 1, 2, 3. 就很快速度的这个1、2、3这样数完了 Kuda 之 itu 后呢， berlari ke berbagai arah. 那个马呢就奔跑向不同的方向。 Saudara, orang tuh lepas tangan dan kakinya. 然后呢，这个人的尸体呢就被那个五只马被拉到变成五马分尸。 Saudara, 我们说 jahat luar biasa. 这样坏的一个刑法， Kenapa bisa sedemikian jahat? 他会怎么会想得出来的？ Karena kejahatan itu berproses perlahan. 因为呢，我们知道这个罪恶呢是不断的被不断的成长。 Yang terakhir, 最后 ada seorang yang membunuh 有一个人他杀了人， 5% populasi dunia di zaman itu. 在当时呢，他所杀的是所有人数的1/5。 5% itu 40 juta. 5%，当时呢就是有400万。 Jadi pada saat itu penduduk dunia belum 1 M, sekitar 800 jutaan. 当时呢还没有好像现在那么多的数目。 Ya, dia membunuh 40 juta. 他已经杀害了400万的 Kalau kita 人。 belajar sejarah dunia itu sampai luar biasa, itu luar biasa. Namanya Genghis Khan. 他名字叫成吉思汗。 Itu dia mengulai ke utara, ke Soviet, ke daerah Eropa sampai ke bawah. 这个成吉思汗呢，他到处侵略很多的国家，甚至到欧洲。 Zaman dulu saudara belum ada pistol, 当时他们还没有那个枪弹， belum ada mortir, 也还没有这个大炮， belum ada bom. 还没有这个炸弹。 Saudara, membunuh 40 juta itu menakutkan zaman dulu. 所以呢，他能够杀了这么多的人呢，是一个很可怕的数字。 Jadi antara prajurit dan prajurit itu terjadi di depan mata pembunuhan.
所以呢，在这个兵丁之前，他们所看到的就是杀害、残杀别人。 Bom atom Hiroshima Nagasaki 就算是这个日本投下的那2个炸弹 itu，bom turun, pilotnya itu tidak pernah melihat apa yang terjadi di bawah. 当那个炸弹被放下的时候呢，连那个开飞机的那个飞行员也没有看到发生的事情。 Jadi manusia itu 我们可以说，这个人 kalau tidak waspada dalam hidupnya, 当他在生活上他没有好好的保守他的心， tidak menjaga pengajaran seperti firman Tuhan dengan baik-baik, 就是没有留意真理的话， maka dia akan menimbulkan perpecahan dimanapun dia berada. 所以呢，他无论在什么地方，他都引起了纷争。 Saudara-saudara, orang yang melakukan perpecahan itu seringkali dikatakan dalam firman Tuhan kata-katanya muluk-muluk dan manis-manis. 这些引起纷争的人，他们有的时候在口里所讲的话是甜言蜜语， Namun di dalam hatinya penuh dengan kejahatan dan kebusukan. 但是他的心里充满了恶毒、诡诈。 Sehingga bagaimana supaya kita tidak timbul perpecahan? 所以我们怎么样能够离开这一切的离间的罪恶呢？ Ayat 19 dikatakan dalam firman Tuhan. 圣经的话以第19节那里说， Kabar tentang ketaatanmu telah terdengar semua orang. 你们的顺服已经传于众人， Sebab engkau bijaksana, engkau baik, dan engkau bersih terhadap dari yang jahat. 因为呢，你们在善上聪明，在恶上愚拙。 Engkau baik, engkau bersih, engkau bijaksana, dan terlepas dari semua yang jahat. 所以呢，这里说到你是一个善良的人，是一个聪明的人，是一个离开恶事的人。 Dan Paulus berkata, oleh sebab itu aku bersuka cita terhadap kamu. 所以呢，保罗说，因为你们的顺服，我就为你们欢喜。 Sehingga jemaat yang dikasihi Tuhan, menjaga kebersihan hati itu tetap ada di wilayah putih adalah perjuangan seumur hidup kita. 所以呢，我们必须要一生之中要战胜我们的心，使到我们被保守在那个清洁的地带。 Tetapi seseorang itu bisa menyimpang, menyeleweng. 但是有一些人呢，他却是走偏了路。 Itu tidak tiba-tiba, berproses. 他离开真理的道路，并不是一下之间的，乃是经过一些步伐的。 Dari putih lama-lama jadi abu-abu. 之前他是在白色的地带，渐渐的走到这个灰色的 Dari 地带， abu-abu makin dekat makin seperti hitam. 然后呢，他就越来越靠近去，而进入了这个黑暗的地方。 Lama-lama jadi hitam pekat. 久而之久，他就变成一个很黑暗的一个人。 Contoh yang paling sederhana adalah rumah tangga. 一个最简单的例子就是一个人的家庭。 Bukankah sewaktu kalian pertama kali berumah tangga itu mencintai pasangan dengan menggebu-gebu? 刚开始的时候，这个家庭之间的夫妻之间的爱是那么的火热。 Saking cintanya membara kepada pasangan. 因为对彼此之间的爱是那么的火热。 Kalau mau masak nasi, masak sayur di rumah. 在家里要煮菜煮饭。 Saudara, itu kompor gasnya habis. 连那个这个煤气都用完了。 Saudara dekat kompor aja, kompornya nyala, nggak ada gasnya padahal. 看到那个煤气在燃，但是没有这个火。 Karena cintanya membara. 因为呢，他们之间的爱是那么的火热。 Tapi mengapa setelah berumah tangga dari waktu ke waktu kok makin hilang? 可是为什么渐渐的这个爱就褪色了呢？ Yang timbul ketidaksukaan. 彼此之间不再喜欢。 Ya, tempat yang paling tidak nyaman di dunia ini adalah rumah. 结果世界上最不好住的是家里。 Karena mengapa? Karena kita tidak waspada. 因为呢，我们不谨慎， Kita tidak menjaga pengajaran yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. 也没有保守、注意、留心神的真理。 Sehingga dari orang yang baik-baik, 所以呢，原本是一个好人， punya mimpi yang baik, 有很好的梦想， niat yang baik, 有很好的想法， lama-lama bisa memburuk. 久久呢就变成了一个坏人， Kemudian kita menjadi orang yang mudah pecah, 然后很容易被伤害， ya, mudah tersinggung, 很容易被打碎， mudah marah. 容易生气。 Karena mengapa? Karena kita tidak menjaga api itu. 为什么？因为我们没有保守那个火热的心，那个爱。 Kita tidak berjuang menjadi orang yang bijaksana. 我们没有奋斗想成为一个聪明的人， Tapi kita berjuang menjadi orang yang mempesona. 反正我们只有寻找别人的认可， Belakangnya sama-sama nak.
同样的这个得到人的看法。 Waktu kita berjalan di awal berjuang menjadi orang yang bijaksana. 刚开始的时候，我们要成为一个有智慧的人。 Tapi dalam proses waktu berjuang menjadi orang yang mempesona. 可是渐渐的呢，我们所寻求的是别人对我们的崇拜。 Dari awal kita berjuang menjadi orang yang baik dan bersih. 本来我们是想奋斗成为一个善良、一个清洁的人。 Tapi dalam proses waktu kita menjadi orang yang munafik. 可是经过了时间的长久之后呢，做一个虚伪的人， Kita kehilangan panggilan yang mula-mula. 我们失去了那个起初神呼召的那 Kita 个目标。 kehilangan kelekatan kita dengan Tuhan dan firman-Nya. 我们与神的话、与神的关系不再是那么的亲密。 Dulu kita lekat dengan firman Tuhan, dulu kita lekat dengan Tuhan. 以前我们是与神有很紧的连接，我们对神的话也非常的热爱。 Tetapi lama-lama kita melekat kepada penerimaan. 可是呢，渐渐呢，我们就已经褪色了。 Kita melekat kepada pujian. 我们希望得到别人的称赞， Kita melekat kepada pesona. 我们所寻找的是别人的羡慕， Kita melekat kepada ego. 我们的心被自私所充满， Kita melekat kepada kekuasaan dan jabatan. 我们所看到的是被人的给我们的地位与这份。 Lama-lama bergeser dari yang putih abu-abu dan jadi hitam. 久而久之呢，从白色的地带进入灰色，然后进入黑色的地带。 Ayat 20 mengatakan, 所以第20节那里讲的， ini adalah jalan keluar. 这个就是给我们的一个出路。 Tanda orang yang hidupnya itu dipenuhi oleh firman Allah, 当一个人他的心里被神的真理所充满， yaitu ada damai sejahtera Kristus yang bertata di dalam dirinya. 他就拥有神的平安在他的心里做主做王。 Seseorang yang damai sejahtera itu, 一个拥有平安的人， waktu dia berbuat baik, 当他行善， dia melakukan yang terbaik, 当他献出最上好的， dapat respon yang baik atau tidak baik, sikapnya tetap sama. 无论别人对他的反应好或者不好，他仍旧持续保留他的好的 Sampai 态 sekarang 度。 saya sangat kagum terus terang kepada security Satpam Bank BCA. 直到现在呢，我还是很佩服我们的附近的这个 BCA 的那个保安。 Ya entah saudara ya, tapi saya ngalami itu. 我不知道你们是不是有好像我那样的经历，但是呢，我是觉 Saudara 得这样 itu 子。 security Bank BCA itu 我觉得那一个保安的那些人， sudah dilatih. 银行的保安呢，已经受了培 Tukang 训。 beca, tukang parkir, penjual warteg, bos besar, semua disikapi dengan sikap yang sama. Dilayani dengan cara yang sama. 每一个人，当他们进到那个银行的时候，无论是有钱人，那些穷人也好，他们都拥有很好的态度来招待。 Saudara kalau ambil ATM kan di Bank Suez sana, betul kan? 就是你们问他那个提款机在哪里，是不是在那边？ Kenapa demikian? 为什么他们有这样的好的 Karena 态 yang 度？ dia lihat bukan siapa yang datang. 因为他看的并不是什么人来这里。 Security Satpam BCA itu dia melihat apa? Karena ada perintah dari atasan. 他们这样的态度，是因为他们被上司所吩咐，拥有这样的态度。 Saya punya anak asuh saudara kerja di Bank BCA kontrak. 我有一个我所带的孩子，他在 BCA 工作。 Saya tanya hal ini ke dia, kenapa itu security Bank BCA itu luar biasa? 我曾经问他，你为什么你是否知道银行的这些保安的态度为什么那么好呢？ Dia kerja di sana soalnya. 因为他在那里上班，所以呢，我就问他。 Karena pimpinannya pernah memberikan training. 因为呢，他的上司呢已经培训了他们。 Ingatlah setiap orang yang datang ke Bank BCA. 他们得到的培训，每一个人来到银行的， Siapapun dia. 无论他是怎么样的人， Kamu harus anggap itu aku yang hadir ke sana. 你们要看他就好像我是你的上司，在你的面前。 Jadi setiap orang yang datang itu dianggap itu pimpinannya datang, dia hormat dengan sikap yang sama. 所以呢，无论什么人来到他的面前，他都看着是他的上司，那么样的尊敬的对待。 Saudara, saya dapat informasi itu saya baru nge, oh iya luar biasa ya. 所以呢，当我知道了他的那个解释呢，我就觉得这个很了不起。 Suatu kita menjadi anak-anak Tuhan. 我们要成为上帝的儿女， Kita melakukan apapun.
无论我们做任何一件的事情， kita melakukannya kepada pimpinan kita, Tuhan kita. 我们所服从的，我们知道的对象是我们的上帝，我们的首领。 Ya, semua Helen itu kan barusan kasih pembinaan ya di Bogor. Helen 师母刚刚在茂屋那里培训。 Ya, selesai ceramah malamnya saya pijitin. 他培训完了之后呢，我就按摩，为他按摩。 Semua bilang kenapa kau mau melakukan ini terus kepadaku? 然后呢，师母说，为什么牧师经常的会为我按摩？ Sebab aku sedang pijit Tuhan Yesus. 我说，因为我所按摩的是主耶稣。 Sebab yang saya lakukan itu adalah pelayanan saya kepada Tuhan. 因为呢，我知道我所做的是做在主的身上。 Saudara-saudara, apapun yang kita lakukan itu seperti pemilik Bank BCA yang sedang kita layani. 所以呢，我们所做的每一件事情，我们的对象呢，就好像那个保安的看法一样。 Maka kita tidak akan menjadi orang yang mudah pecah. 我们呢就不容易的被伤害， Tidak mudah sombong, tidak mudah baperan. 也不容易的骄傲，也不容易的敏感。 Waktu saya bisa persembahan ini perpuluhan kan memberikan uang diakonia. Oh Tuhan, aku ini bukan apa-apa, tidak berani sombong. 当我们有机会献上我们的奉献，无论是随意奉献，无论是给这个人爱主的奉献，都不会感到骄傲，以为 Suatu 自己了 kita 不起。 menolong jemaat yang susah, 当我们帮助那些有需要的弟兄姐妹， yang terlihat oleh kita bukan wajah jemaat itu, 我们所看到的并不是这些有困难的弟兄姐妹， tapi wajah Tuhan Yesus yang penuh dengan keagungan, 我们看到的是坐在伟大的主耶稣身上， yang memerintahkan kita untuk melayani orang itu. 因为是主耶稣吩咐要我们去服侍他们。 Saudara, kalau punya hati seperti demikian, 所以，当你拥有这样的心态， kita tidak akan menjadi orang yang hatinya mudah pecah belah. 你就不容易的被伤害。 Tapi yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera. 但是呢，你要保守你的心，充满这个神给你的平安。 Dan sewaktu apapun yang kita lakukan itu hanya buat kemuliaan Dia. 所以，无论我们做什么，都是为了神的荣耀而做。 Saudara, kita akan menjadi orang setiap kali datang kepada siapapun itu menjadi pemecah masalah. 所以呢，当我们拥有这样好的态度，在众人之间呢，我们就成为一个使别人和谐的人，给别人解决问题。 Kalau sudah ada Kristus dalam hidup kita, kita datang kemanapun menjadi pemecah masalah. 当我们拥有基督在我们心里，我们来到众人面前，我们替别人解决问题。 Tetapi kalau Kristus dan firman-Nya tidak ada di dalam diri kita, 但是当耶稣与他的真理不在我们心里的时候， kemanapun kita pergi menjadi pembuat masalah. 我们去任何的一个地方，我们成为一个制造问题的人。 Kita tinggal pilih menjadi orang pemecah masalah atau pembuat masalah. 我们要成为一个替别人解决问题，或者是要做一个制造问题的人呢？ Selain firman Tuhan dan Kristus yang ada di dalam diri kita. 除非有主耶稣与他的话语藏在我们心 Yang 里。 terakhir saudara, ayat yang ke-20. 最后的就是第20节所讲的。 Bagaimana kita tidak menjadi orang yang mudah pecah dan juga pembawa perpecahan. 我们怎样才能够成为一个不使别人伤害、不离间别人、替别人解决问题的人呢？ Ayat 20. 第20节那里说， Semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. 赐平安的神要将撒旦践踏在你们脚下，主耶稣基督的恩要常与你们同在。 Yang paling terakhir, bagaimana supaya tidak mudah pecah belah dan tidak menjadi orang yang membawa perpecahan. 所以呢，我们不要成为一个很容易被伤害的人，我们也不要成为一个制造问题的人。 Saudara harus memastikan iblis ada di bawah kaki kita. 我们要确认，我们已经把这个撒旦践踏在我们的脚 Saudara, 下。 selama ini saya berpikir iblis itu hanya di bawah kaki Yesus. 我们之前以为这个撒旦是被主耶稣所践踏的， Ternyata tidak hanya Kristus. 原来不单只是基督能够 Kita 践 yang 踏， adalah anak-anak Tuhan, pengikut-pengikut Kristus. 所以我们是跟随主耶稣的人，我们是上帝的 Kita 儿女， berhak membuat iblis itu ada di bawah kaki kita. 我们也能够有力量把这个撒旦践踏在我们的脚下。 Jadi setelah kebaktian selesai, saudara pergi kemanapun, 所以我们离开这个地方，无论任何一个地方，我们所去 saudara 的， harus pastikan waktu menginjak itu selalu menginjak iblis ya. 要知道我们所践踏的就是撒旦。
Jadi iblis harus selalu di bawah kaki kita. 所以呢，我们要战胜这个撒旦的作为， Jangan dibiarkan naik. 不要让这个撒旦起来。 Kalau 来 naik nanti dia 伤害我们。 menguasai kaki kita. 因为当他起来的时候呢，他会控制我们的脚。 Nah, kalau sudah kaki dikuasai iblis kan pergi kemana, ke jalan yang salah, ke tempat yang salah. 当他控制了我们的脚步呢，我们就被带到不应该去的地 Kalau 方。 naik lagi nanti iblis menguasai tangan kita. 但是就是这个魔鬼又在继续动工的话，又控制我们的手。 Saudara, kalau tangan yang dikuasai iblis seperti apa? 当我们的手被这个魔鬼所控制， Yaitu 怎么办？ gini. 结果怎么办呢？ Ya selalu menunjuk orang, menyalahkan orang, menuduh orang, mencela orang. Ini tangan yang dikuasai iblis. 一个人当他的手指总是指向别人、批评别人、指别人有问题的话，那个就是被鬼所 Tangan yang dikuasai oleh Kristus. 但是当一个人的手被主耶稣基督所掌管，他不是指向别人， Tapi dia begini. 但是呢，他是双手敞开的。 Dia rela menyalibkan daging dan manusia lamanya. 就好像主耶稣打开他的手被钉十字架，为了别人而牺 Nah 牲。 kalau iblis itu naik terus ke mulut kita. 当这个魔鬼继续的动工，一直到掌管我们的口， Saudara, kalau kita bicara pedes, nyakitin, 我们讲的话呢，很伤害别人，能够很恶毒的话都讲得出来， merendahkan orang. 藐视别人。 Karena tangannya begini, bukan begini. 因为我们的手不是敞开的，我们的手是指向别人的错误。 Ya, ke mata kita, ke telinga kita, ke pikiran kita. 当魔鬼掌管了我们的眼、我们的耳朵、我们的一切， Jadi pastikan iblis ada di bawah kaki kita, jangan naik ke seluruh anggota tubuh kita. 所以呢，要确认我们要劝打魔鬼在我们的脚下，不要让他来控制我们的全 Maka 身， Tuhan bisa dimuliakan. 那么我们才能够荣耀上帝。 Hati-hati perpecahan. 要留意那些离间的罪， Pastikan kita tetap ada di wilayah putih, jangan di abu-abu apalagi hitam. 确认让我们是在白色的地带，不在那个灰色，甚至不在那个黑暗的地带。 Ya, jaga terus hati dalam kebersihan, dalam kebeningan, dalam ketulusan, dalam kebijaksanaan dan dalam kebaikan. 要不断的保守我们的心，让我们的心是清洁的，是充满着圣洁的，充满着良善的。 Ayat 20, semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. 重复20节，赐平安的神快要将撒旦践踏在你们脚下，愿我主耶稣基督的恩常和你们同在。 Saudara, kita masuk dalam suasana hening. 让我们大家进入默祷。 Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. 会众请站立， Bersama dengan umat Allah di masa lampau, masa kini dan masa depan. Mengingat pengakuan pada baptisan kita, menurut pengakuan iman rasuli, kita menyatakan bersama-sama. 让我们以过去、现今、将来的信徒合而为一，回想我们当初受洗的承诺，宣读我们的信仰。首先用中文读，然后用印尼文。使徒信经，我信上帝全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感孕，由童贞女玛利亚所生，在本丢比拉多手下受难，被钉于十字架，受死埋葬，降在阴间。第3天从死人中复活，升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣而公的教会，我信圣徒相通，我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。阿门。 Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa,
pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana yang akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat persilakan duduk kembali. Saudara, kita masuk dalam doa syafaat. Bapa dalam surga, setelah kami menerima perjamuan, kami berdoa secara khusus buat pokok-pokok doa, buat jemaat yang sedang sakit dalam keadaan lemah tubuh, kondisi lansia. Tuhan lawat, Tuhan hiburkan, Tuhan jamah, dan Tuhan sembuhkan. Jemaat-jemaat yang sedang menghadapi masalah kehidupan dengan segala ragam masalah yang dihadapi, bila Tuhan akan menolong memberikan kekuatan untuk melewati setiap persoalan yang ada di dalam kasih setia dan kuat kuasa Tuhan. Hamba-Mu berdoa ya Tuhan untuk gereja kami, Tuhan akan tolong berkati sehingga sungguh gereja ini menjadi tempat di mana Kristus hadir, firman Tuhan diberitakan, pemulihan terjadi bagi mereka yang tertolak, mereka yang terpinggirkan, mereka yang terlupakan, bahkan mereka yang belum mengenal kebenaran firman Allah. Melalui gereja kami mereka mendapatkan semuanya itu, dan gereja-Mu menjadi kerajaan Allah yang sungguh-sungguh nyata hadir dalam dunia ini. Kami berdoa Tuhan buat negara dan bangsa kami juga, Tuhan akan tolong sertai dan berkati sehingga situasi boleh tetap terjaga keamanannya. Tuhan jaga juga kondisi ekonomi, politik, sehingga negara yang dibimbing oleh Tuhan, dijaga oleh Tuhan menjadi rumah besar kami untuk hidup bersama-sama. Ya Tuhan, kami serahkan seluruh pokok doa kami yang kami tidak dapat sebutkan satu persatu, namun Tuhan yang memahami dan mengerti segala-galanya. Dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara sekalian, kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan persepuluhan kepada Tuhan. Sebab Tuhan sendiri berkata di dalam Maleakhi 3 ayat yang ke-10, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. 主内弟兄姐妹，每第一个周日，我们有聚会相逐，献上10分这一奉献。马拉基书3章10节，万军之耶和华说：你们要将当纳的10分这一全然送入仓库，使我家有粮，以此试试我是否为你们敞开天上的窗户，倾福于你们，甚至无处可容。 Kini marilah kita memberikan persembahan persepuluhan itu dengan sukacita. Kita naikkan sebuah lagu Mars Gempur. 来，我们以喜乐的心献上10分这一奉献，我们一同唱乐意奉献。 Kita nyanyikan terlebih dahulu di dalam bahasa Mandarin, kemudian di dalam bahasa Indonesia. 首先用中文唱，然后用印尼文。 上帝一直扶我们，主内弟兄姐妹，主恩典无穷尽，使我们不知缺乏，来做神的诫命，献上我们的奉献，
爱在主间，来献上这份奉献。主的爱激励我心在这里，来献上这份奉献，让主全刚在我心，承受主名直到永远。Ayo jemaat Tuhan yang telah diberkati dengan berkat Tuhan yang selalu ada. Lakukan kewajibanmu, berikan persembahanmu dengan sukacita. Berikan padanya, mari lakukan gebur, gerakan memberi perpuluhan. Berikan 1/10 dari penghasilanmu, kembalikan kepada Tuhan. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. 会众请站立。 Saudara, kita bersama-sama menghadap Tuhan menyerahkan perpuluhan ini. Bapa dalam surga, inilah sebagian daripada berkat anugerah yang Kau berikan ke dalam hidup kami, yang kami kembalikan kepada Engkau. Tuhan berkati perpuluhan yang kami berikan untuk menunjang pekerjaan Tuhan di dalam operasional, di dalam mendukung kebutuhan hidup hamba Tuhan, melakukan untuk penginjilan, diakonia, pembinaan-pembinaan, dan seluruh kegiatan-kegiatan yang ada. Kami persembahkan Tuhan, biarlah Tuhan dimuliakan dengan apapun yang kami berikan. Dan kami bersyukur untuk segala anugerah yang terjadi dalam hidup kami, yang Kau berikan berlipat-lipat ganda lebih daripada 1/10 yang Tuhan nyatakan sampai saat ini. Kami serahkan Tuhan persembahan perpuluhan ini dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bertekad untuk semakin setia mengikut Tuhan, mentaati kehendak-Nya, dan hidup bagi kemuliaan Tuhan. Mari kita menyanyikan sebuah pujian kembali di akhir ibadah kita ini. 主所爱的弟兄姐妹，让我们真正顺服上帝，并为他的荣耀而活，更忠心跟随他。我们一同唱，真多么美好！ Sungguh alangkah baiknya. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Terbang ke sanalah Allah meminta agar berkat-berkat-Nya tercurah, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah
meminta agar berkat-berkat-Nya tercurah serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah meminta agar berkat-berkat-Nya tercurah serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya.你们的心当归向上帝，成为基督的见证人，感谢上帝，赞美上帝。从今直到永远。 Terimalah berkat Allah，愿耶和华赐福给你，保护你；愿耶和华使他的脸光照你，赐给你；愿耶和华向你扬脸，使你平安，从今时直到永永远远。Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Jemaat kami persilakan duduk kembali. 会众请坐下。 Kebaktian telah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Kita masuk di dalam saat teduh sejenak. 聚会完毕了，祝大家星期日快乐。请进入默祷，上帝祝福大家。 Jemaat sekalian, ada satu penegasan warta. Sepanjang bulan Oktober ini, majelis menetapkan sebagai bulan diakonia. Jadi sepanjang bulan ini, Komisi Diakonia menyelenggarakan basar diakonia yang ada di seberang ya, di ruang youth, di tempat kebaktian youth, di teras depannya ya. Jadi ini untuk mendukung resipien diakonia. Jadi mereka berjualan dan mereka juga mempersembahkan 10% dari penghasilan itu, omsetnya, untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Tetapi sebetulnya itu kecil. Anggaplah satu resipien berjualan omsetnya 1 juta. Yang bisa disumbangkan ke diakonia hanya 100.000. Itu kecil. Bagaimana supaya kita bisa saling membantu, saling bertolong-tolongan menanggung bebanmu. Demikian kamu menjalankan hukum Kristus. Itu bunyi firman Tuhan ya. Yang bisa kita lakukan adalah jikalau jemaat sekalian yang merasa terbeban itu mengambil bagian. Jadi misalnya Anda mau menyumbang 10.000, 100.000 atau 1 juta. Tapi dikali dengan jumlah jemaat, itu jumlahnya akan besar. Semakin banyak uang yang terkumpul, artinya Komisi Diakonia bisa melakukan lebih banyak hal lagi kepada jemaat-jemaat yang membutuhkan. Ya, jadi ini yang kami himbau melalui bulan diakonia ini, bukan hanya sekedar basar diakonianya. Basar diakonia itu mengingatkan kita, tetapi semangat ini yang perlu kita bagikan bersama-sama
supaya setiap jemaat sebagai sesama anggota tubuh Kristus mengambil bagian di dalam pelayanan diakonia ini. Itu juga sesuai dengan firman Tuhan yang saya bacakan dari Matius, dari 2 Korintus 8 ayat 14 dan 15. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Ini semangat yang mau kita ambil dan bagikan bersama-sama. Jadi segala kelebihan kita bisa berguna bagi kekurangan jemaat yang lain. Tetapi kekurangan jemaat itu juga memberi kita kelebihan. Kenapa? Orang kalau kekurangan itu pikirannya sederhana. Jadi kesederhanaan itu yang akan memperkaya kita yang memiliki kelebihan. Dan ini satu keseimbangan yang Tuhan mau terjadi di dalam tubuh Kristus di gereja. Terima kasih, Tuhan memberkati.